Selamat sejahtera kepada semua. Saya Lee Kuek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Okay, video ini adalah bincang tentang bab 2, permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, bab ini kita mempunyai 5 subtopik. Jadi untuk video ini kita akan fokus tentang dasar kerajaan. Okey, berkenaan dengan dasar kerajaan 2.5. Okey, sekarang kita memang berada di bahagian sini. Subtopik kecil ini yang berkenaan dengan cukai dan subsidi yang dikenakan ataupun diberikan kepada firma. Jadi untuk video ini, kita akan fokus tentang subsidi. Subsidi. So, untuk subsidi ini ada beberapa bahagian yang kita akan fokuskan. Untuk yang pertama itu adalah berkenaan dengan raja, diikuti dengan rumus, dan akhirnya itu adalah lakaran raja yang berdasarkan rumus. Jadi sekarang kita akan fokus tentang raja. Jadi kita akan sediakan raja keseimbangan pasaran dulu. Okey, jadi untuk paksiwai kita labelkan P kurungan RM. Okey, jangan lupa asalan tampak CS ini kita labelkan Q kurungan unit. Okey, so keseimbangan pasaran kita ada kilo permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan serta kilo penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, so titik keseimbangan E0, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, sekarang kita cuba tengok. Yang ini adalah berkenaan dengan subsidi. Okey, untuk maklumat pelajar, subsidi ini adalah diberi kepada pengeluar. Okey, kita hanya fokus dengan pengeluar ataupun firma sahaja. Bermaksud nanti dia akan memberi kesan terhadap penawaran. Jadi, apabila kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar, dia akan menyebabkan kos pengeluaran dia berkurang kan? Dengan demikian, penawaran dia akan naik. Dengan reti kata lain, kelok penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Jadi kita pulangkan kelok penawaran yang beralih ke sebelah kanan. Okey, ini sebenarnya adalah sama seperti apa yang pelajar telah pelajari. Melalui penentu penawaran. Kan ada dasar kerajaan yang berkaitan dengan cukai dan subsidi kan? Inilah dia. Okey, so pelajar pulangkanlah kelok penawaran yang baru. Okey, dan labelkan S1. Jangan lupa anak panah sangat penting. Okey, kemudian tentukan titik keseimbangan yang baru. S1 bersilang dengan T0. Inilah E1. Okey, harga keseimbangan T1 dan kuantiti keseimbangan yang baru Q1. Okey, kita dapati harga keseimbangan sudah turun dah dan kuantiti keseimbangan meningkat. Okey, jadi sekarang apa yang kita nak kaji? Kita nak tentukan bahagian subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan juga pengeluar. Sebab kerajaan bagi subsidi kan? Bukan semua dinikmati oleh pengguna ke ataupun bukan semuanya dinikmati oleh pengeluar. So, kita kena tahu macam mana tentukan bahagian tersebut. Okay. Jadi, seperti apa yang Miss telah beritahu, kita akan tebalkan ataupun lakar semula kelok yang asal, iaitu D0 dan S0. Itu step pertama kita. So, lakarlah semula ataupun tebalkan kelok tersebut. Ada D0, ada S0. So, pelajar hanya fokus dua itu sahaja. Kelok yang berwarna biru. Okay, apakah step yang kedua? Bulatkan apa? Kita akan bulatkan kuantiti yang baru. Yang ini, kuantiti yang baru. Okey, jadi sekarang kita akan bagi dia naik sehingga sentuh kelok yang berwarna biru sahaja. Okey, so bersedia? So, jalan, naik. Okey, berhenti. Sentuh kelok apa ni? Tengok yang berwarna biru. Kelok permintaan kan? Kalau kelok permintaan bermaksud ini berkenaan dengan pengguna. Okey, so Miss pun tulis dulu pengguna. Okey, kemudian kita cuba tengok lagi satu kelok yang berwarna biru kita tak sentuh lagi kan? Jadi pelajar kena bagi dia jalan, bagi dia naik. Okey, naik. Sentuh kelok yang berwarna biru. Kelok apa ni? Kelok penawaran. Okey. Jadi sekarang dekat sini tak ada dotted line kan? Okey, kita
panjangkan total itu ke sebelah kiri. Okey, pelajar boleh labelkan dia sebagai P2. Jadi sekarang pelajar cuba tengok. Tadi saya kata, sentuh kelok penawaran. Kalau sentuh kelok penawaran, bermaksud itu adalah berkenaan dengan siapa ya? Ya, pengeluar kan? Sebab sentuh kelok penawaran SS, jadi berkaitan dengan pengeluar. Okey, sekarang kita cuba tengok. Bahagian sini. Okey. Ini kita tengah bincang subsidi. Okey, so untuk maklumat anda, from this point to this point, bahagian sini, ini adalah subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Dan subsidi ini adalah subsidi per unit, satu unit punya. Jadi kalau kita nak mengambil kira keseluruhan subsidi itu, kita akan terap dengan kuantiti. Kuantiti dia. So segi 4 ini merujukkan jumlah subsidi yang dibayar ataupun diberikan oleh kerajaan. Okey, so kalau kita nak tentukan bahagian tersebut, okey, subsidi diberi oleh kerajaan. Boleh ditunjukkan oleh kawasan apa? Kita cuba tengok. So P2, P1, E, pelajar tambah lagi satu huruf kat sini A. So, subsidi yang diberikan oleh kerajaan boleh ditunjukkan melalui P2, P1, E, A. Itulah dia. Okey, kemudian, kan saya kata ada sebahagian dinikmati oleh pengguna dengan pengeluar kan? Jadi, kita kena pecahkan jadi separuh. Okey, juga sama pelajar ambil point ini, titik keseimbangan E0 ini. Okey, kita panjangkan ke belakang. Sudah pecah separuh dah, nampak? Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang bahagian atas punya. Okay, yang ini. Kan tadi saya kata yang ini sentuh kilo S kan? Ini berkaitan dengan pengeluar kan? So, bermaksud yang bahagian atas itu merupakan subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Okay, so bahagian atas itu, inilah dia. Okay, turun. Okay, so nampak. Okay, ini adalah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Kalau saya nak tahu kawasan dia, okay, so kita pun tulislah. Okay, subsidi yang diperoleh bagi pengeluar. Okay, boleh ditunjukkan melalui kawasan P0, P2, A. Sini tak ada apa-apa huruf lagi kan? So, pelajar boleh tambah B dekat sini. So, P0, P2, A, B. Okay, itu adalah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Okay, kita cuba tengok yang bahagian bawah punya. Ini tadi sudah bagi tahu. Sentuh kelok di kan? Ini pengguna kan? So, bermaksud subsidi yang berada di bahagian bawah ini adalah subsidi yang dinikmati oleh pengguna yang boleh diwakili oleh kawasan P1, P0, B, ini E1. Okey, so pun tulis subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Okey, ditunjukkan melalui kawasan P0, P1, E1B. Macam ini. Okey, jadi apabila kita jumlahkan jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengguna serta subsidi yang dinikmati oleh pengeluar, itu akan jadi subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Jadi untuk bahagian ini pelajar kena ingatlah, subsidi ini kita bukan hanya lagi tengok kelok dia beralih ke sebelah kanan sahaja. Tapi pelajar kena tahu macam mana nak tentukan. Okey, bahagian subsidi yang dinikmati oleh pengguna ke serta bahagian subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Okey. Sekarang yang seterusnya kita akan kaji tentang rumus. Okey. Untuk situasi ini kita kata subsidi yang diberikan oleh kerajaan adalah 50 sen. Okey, so ingatlah subsidi ini dia adalah diberi kepada pengeluar. Okey, jadi dia akan memberi kesan terhadap penawaran kita, fungsi penawaran. Okey, maksud yang ini. Okey, sebelum kita teruskan yang ini, Miss nak cuba kaji balik berkenaan dengan subsidi. Cuba fikirkan kalau kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar. Selepas subsidi diberikan, cuba fikirkan harga barang tersebut akan jadi semakin mahal ke semakin murah ni? Ya, semakin murah kan? Jadi harga dia turun lah. Dengan reti kata lain, kuantiti dia akan meningkat.
Okay, jadi nanti kita akan apply konsep ini. Okay, kita akan cuba kaitkan untuk terbitkan fungsi penawaran yang baru. Okay, sekarang kita cuba tengok. Nak terbitkan fungsi penawaran yang baru. QS1. Okay, sama dengan salin balik 6 tambah 4. Kita buat kurungan P. Okay, cuma dekat sini pelajar kena tengok. Kan tadi saya kata, kalau kita tengok dari segi harga, harga dia turun kan? Tapi kalau tengok dari segi kuantiti dia meningkat. So, sekarang cuba tengok yang ini. Kita tengok dari segi kuantiti. So, bermaksud kuantiti meningkat. Kalau meningkat itu bermaksud sini akan jadi positif. Ingat, saya ulang. Kalau kita tengok dari segi kuantiti, sudut kuantiti meningkat kan? So, kalau meningkat, sini belakang sini selepas P punya, kita akan guna simbol tambah yang menunjukkan dia meningkat. Okey, tambah berapa? Tengok subsidi per unit kita. 0.5. So, tambahlah 0.5. Okey, jadi sekarang kita pun selesaikan dan cuba dapatkan fungsi QS yang baru. Okey, 6 tambah 4P tambah, okey, 4 darab 0.5 kita dapat 2. Jadi selesaikan sama dengan 8 tambah 4P. So, itu adalah QS baru kita. Okay, jadi sekarang kita nak cuba dapatkan harga dan kuantiti keseimbangan yang baru. Okay, QD kosong sama dengan QS1. QD kosong kita tulis semula 14 tolak 4P. QS1 8 tambah 4P. Okay, jadi sekarang bintangkan 14 tolak 8 sama dengan 4. Yang ini bintang ke belakang tambah 4P. Jadi 14 tolak 8 kita dapat 6, iaitu 8P. Okey, kemudian kita selesaikan. 8P sama dengan 6. P kita guna 6 bahagi 8. Maka kita akan dapati bahawa harga keseimbangan yang baru sama dengan 0.75. Okey? Okey, tak apa kalau ada dalam tempat perpuluhan. Biarkan je, tak ada masalah punya. Okey, kemudian pelajar gantikan. Okey, gantikan P sama dengan 0.75 ini sama ada ke dalam QD kosong ataupun QS1. Mana-mana je. Okey, katakan saya ganti ke dalam QD lah. Okey, so QD sama dengan 14 tolak 4 buat kurungan 0.75. Okey, dan kemudian kita selesaikan. So, 4 darab dengan 0.75 ini 3. So, lastly, kuantiti keseimbangan yang baharu kita sama dengan 11 unit. Okey, jadi sekarang pelajar boleh nampak. Okey, kan tadi Miss kata subsidi dia akan menyebabkan harga turun kan? Cuba tengok. Harga asal RM1. Sekarang harga yang baru 0.75. Menunjukkan harga dia sudah turun dah. Okey, dari segi kuantiti pula. Kuantiti sepatutnya meningkat. Tengok, kuantiti yang keseimbangan yang asal itu 10 unit. Sekarang sudah jadi 11 unit. Sudah menunjukkan dia memenuhi syarat dia lah selepas subsidi diberikan. Cuma pelajar kena ingat, subsidi ini apabila dia kata subsidi per unit itu berapa, pelajar kena terbitkan fungsi penawaran yang baru ini. Biasanya pelajar menghadapi masalah dekat sini untuk tentukan sama ada dia tambah ke positif ke ataupun negatif. Okey, so ingatlah cara yang Miss ajar ini. Okey, bahagian yang seterusnya yang akan dikaji adalah berkenaan dengan lakaran rajah yang berdasarkan rumus. Okey, jadi nanti Miss akan cuba sediakanlah rajah keseimbangan pasaran. Okey. Okey, ini paksi Y. Paksi Y saya labelkan P kurungan RM. Ini asaran. Paksi X saya labelkan Q kurungan unit. Okey, disebabkan sekarang rajah saya adalah berdasarkan rumus kan. Jadi fungsi-fungsi yang disediakan dekat sini, saya akan berdasarkan fungsi ini dan sediakan lakaran rajah. Dan rajah saya akan sentuh pada paksi P dan juga Q. Okey, untuk maklumat pelajar, yang warna hitam ini meruntukkan kepada fungsi permintaan, fungsi penawaran, harga dan kuantiti keseimbangan yang asal punya. Yang warna merah punya adalah merujuk kepada yang baru. Kenapa yang baru? Akibat ada subsidi yang diberikan sebanyak 50 sen. Kan tadi kita sudah cari QS1 kan? 8 tambah 4P.
Okey, jadi sekarang saya akan cuba lakar raja keseimbangan dulu. Okey, kita cuba tengok kat sini ya. QD kosong sama dengan 14 tolak 4P. Okey, jadi pelajar boleh gantikan. Kalau katakan Q sama dengan kosong. Okey, so kosong sama dengan 14 tolak 4P. Jadi 4P ini sama dengan 14. P sama dengan 3.5. Harga sama dengan 3.5. Sinilah. Okey, dan kalau gantikan P sama dengan kosong, okey, cara yang sama punya, okey, pelajar akan dapati bahawa Q sama dengan 14. Inilah Q 14. Okey, jadi sekarang kita pun sediakan kilog permintaan dia. Okey, so inilah kilog permintaan. Jadi harga dekat sini adalah 3.5. Okey, lepas tu kuantiti dia adalah 14. Jadi kita isikan macam ni je. Okey, begitu dengan cara yang sama. Okey, untuk fungsi penawaran ini sudah settle ya. So, fungsi penawaran ini Q kita 6 kan? Q kita 6. Okey, agak-agaknya sinilah 6. Okey, dan kalau katakan kita gantikan Q sama dengan kosong, P kita jadi negatif. Negatif maksudnya harga negatif bahagian bawah sinilah. Okey, jangan jadi macam ini. Tetapi disebabkan bahagian negatif ini kita memang tak kaji punya. Jadi boleh abaikan. Okey, so kita terus buat kilog penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, labelkan S kosong. Tadi ini. Jangan lupa label ganti kosong juga. So titik keseimbangan kat sini I kosong. Okey, kemudian kita tentukan harga keseimbangan kita. Harga keseimbangan kita RM1. Dan kuantiti keseimbangan kita 10 unit. Berdasarkan yang ini. So, bermaksud maklumat dekat sini sudah settle lah, dah lengkap dah. Okey, sekarang kita cuba tengok. Fungsi permintaan masih sama, tak ada perubahan. Yang ubah fungsi penawaran je. Jadi sekarang kita kena lakar fungsi penawaran yang baru. Okey, cuba gantikan P sama dengan kosong. Ya, kita dapati bahawa Q sama dengan 8 kan? Okey, so 8, Q8 kat sini lah. Okey, so kita pun buat kilog penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, labelkan S1. Okey, tunjuk anak panah. Okey, jadi sekarang pelajar boleh nampak. Okey, subsidi. Seperti yang telah dipelajar, okey, kita kata apabila kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar, okey, sebab ini hanya fokus kepada pengeluar saja. Kos pengeluaran dia turun. Jadi, penawaran akan meningkat. Penawaran yang meningkat ini menyebabkan kilog SS dia beralih ke kanan. Nampak? So kilog SS dia beralih ke kanan. Dari S0 ke S1. Okey, cuma pelajar boleh tengok juga dari segi fungsi penawaran tu. So, fungsi penawaran yang asal 6 tambah 4P. Fungsi penawaran yang baru 8 tambah 4P. Cuba tengok belakang dia 4P, 4P. Itu menunjukkan kecurunan dia adalah sama lah. Okey, tapi sini 6, sini 8. So, menunjukkan penawaran dia sudah meningkat. So, that's why kilog dia beralih ke sebelah kanan. Okey, jadi sekarang kita teruskan. Tentukan keseimbangan baru sini. Okey, ini 1. Okey, dan harga keseimbangan kita sudah dapat harga keseimbangan yang baru ya ini 0.75. So, kita pun isilah 0.75. Dan kuantiti keseimbangan yang baru 11 unit. So, turun bawah, ini 11 unit. Okey, dan seperti apa yang telah dimaklumkan, subsidi ini bukan sekadar nak tengok kilog penawaran yang beralih ke sebelah kanan. Kita nak tentukan bahagian subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan juga pengeluar. Okey, jadi step yang pertama, kita akan tebalkan ataupun kita akan lakar semula kilog yang asal. Okey, so kilog asal ini ada S0 dan juga D0 lah. Okey, so I akan lakar semula kilog ini dengan pen yang berwarna biru. Begitu juga dengan S yang asal. Okey, step yang kedua, kita akan bulatkan. Bulatkan apa? Kuantiti yang baharu. So, kuantiti yang baharu kita 11 unit. So, inilah dia yang kita fokus. Okey, jadi nanti pelajar pastikan anda hanya tengok kilog yang berwarna biru sahaja dan kita akan mula dari kuantiti yang baru 11 ini. Okey, kita mula ya.
Okey, bagi dia naik. Naik. Okey, sentuh. Okey, sentuh apa ni? Kelok. Tengok kelok yang berwarna biru. Kelok permintaan. Jadi kalau sentuh kelok permintaan ini, permintaan berkaitan dengan siapa? Pengguna ke pengeluar? Ya, pengguna. So, Miss pun tulis dululah ini pengguna. Okey, kemudian kita bagi dia naik lagi sehingga sentuh kelok penawaran. Ini kelok yang berwarna biru. Okey, penawaran kan? Okey, jadi yang ini, okey, tak ada dotted line. Kita panjangkan dotted line tu. Ini. Tapi jangan letak P2 sebab kita kena cari harga dia. Okey, cuma sekarang pelajar tentukan dulu disebabkan ini kita sentuh kelok penawaran, kelok yang berwarna biru ini kan. Jadi ini adalah berkenaan dengan pengeluar. Okey, selepas itu barulah kita tentukan harga dekat sini sebenarnya berapa ni. Kan Miss pernah bagi tahu saya kata apa. Kan Miss kata yang bahagian sini from here to here ini adalah subsidi per unit. Macam video yang lepas saya kata cukai per unit kan. Cuma sekarang kita tengok dari segi subsidi, so panggil subsidi per unit lah. Subsidi per unit adalah 50 sen, which means this gap 50 sen. Jadi 50 sen tanpa 0.75 kita dapat. Ya, kita akan dapat 1.25. Itulah jawapannya. Okey, sebab biasa dekat sini adalah sebanyak 50 sen. Ini subsidi per unit. Okey, selain daripada cara ini, okey, ini cara pertama ya. Okey, selain daripada cara ini, kita ada satu cara lagi. Okey, kan tadi pelajar pulakan kuantiti 11 kan? Bagi dia naik sehingga sentuh fungsi penawaran yang asal, betul tak? So, ini fungsi penawaran yang asal. Okey, kita guna fungsi penawaran yang asal itu. QS kosong sama dengan 6 tambah 4P. Kita gantikan. Okay. Q kita sama dengan 11. Okay, so ini 11 tolak 6 jadi 5 sama dengan 4P. So, P kita 5 bahagi 4. Kita akan dapat 1.25 juga. So, cara yang kedua. Okay, so tengok jawapan dia sama. Sama. Okey, ingat ada dua cara inilah untuk dapatkan jawapan. Harga dekat sini berapa? Okey. Okey, sekarang kita sambung. Kita nak tentukan subsidi yang diberikan oleh kerajaan. So, kita akan guna subsidi per unit. Okey, Miss tulis kat sini ya. Okey, subsidi. Okey, subsidi ini diberi oleh kerajaan punya. So, kita kena tahu rumus dia lah. Ini apa? Tadi saya kata 50 sen ini. Ini subsidi per unit. Jadi pun tulis subsidi per unit. Darab. Darab dengan apa? Tengok sini. Ya, darab dengan ini 11 ini kuantiti yang baru kan. So, darab dengan kuantiti keseimbangan yang baru Q1. Jadi subsidi per unit ini 50 sen. Kita darab dengan kuantiti keseimbangan kita 11. Dengan Rn 5.5. Okey, itu subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Okey, tetapi sekarang saya bukan nak tengok subsidi yang diberi oleh kerajaan saja. Saya nak tengok subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan pengeluar. Okey, tadi ini subsidi kerajaan luar segi 4 ini. Cuma sekarang saya nak pecahkan separuh. I0 sini kita panjangkan ke belakang. Sudah pecahlah separuh. Okey, kan tadi pelajar sudah nampak bahawa yang atas ini pengeluar kan. So, bermaksud yang ini adalah subsidi per unit bagi pengeluar. Kita darab dengan kuantiti sehingga ke belakang sini. Okey, jadi rumus dia kita cuba tengok. Okey, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Okey, sama dengan juga sama. Ini kita tak panggil subsidi per unit. Ini adalah subsidi per unit yang dinikmati oleh pengeluar. So, Miss pun tulislah subsidi per unit pengeluar. Dan kemudian kita darab dengan kuantiti. Kuantiti apa ni? Ya, kuantiti keseimbangan yang baru. Q1. Okey. So, subsidi per unit pengeluar kita tunjuk pengiraannya. Okey, 1.25 tolak 1.
Okey, buat kurungan, darab dengan kuantiti. Kuantiti dia 11. Dapati bahawa subsidi yang dinikmati oleh pengeluar sama dengan RM2.75. Okey, inilah dia yang dinikmati oleh pengeluar punya. Okey, kenapa tahu pengeluar? Sebab kan tadi pelajar sudah tengok kan, sebab sentuh kilo S dekat sini. Okey, sekarang kita tengok untuk pengguna pula. So pengguna yang bawah punya. So meaning from here to here. Okey, so ini subsidi per unit pengguna. Nanti kita akan darab dengan kuantiti dia. Okey, so Miss pun tulis lah. Tulis kat sini lah. Subsidi per unit pengguna. Okey, jadi pelajar pun tulislah rumus dia sama je. Subsidi per unit pengguna darab dengan kuantiti yang baru. Okey, so maksud kita tengah hitunglah luas ni. Okey, jadi kita akan guna 1 tolak 0.75. Okey, kemudian kita darab dengan 11. Okey, so 0.25 darab dengan 11. Okey, so jawapan dia sama 2.75. Okey, cuma sekarang pelajar boleh tengok ya. Okey, kan subsidi yang dinikmati oleh pengeluar tambah dengan subsidi yang dinikmati oleh pengguna, kalau kita jumlahkan, itu adalah subsidi yang diberikan oleh kerajaan kan. So tengok subsidi pengeluar 2.75. Pengguna pun sama 2.75. Dua-dua kita tambahkan, ya, dia akan sama dengan 5.5, iaitu subsidi kerajaan. Jadi pelajar kena pastikanlah tentukan bahagian mana dinikmati oleh pengguna dan bahagian mana yang dinikmati oleh pengeluar. Okey, kena tahu buat pengiraan dia juga. Okey. Jadi sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey. So soalan yang diberikan. Okey. Diberi fungsi penawaran yang asal QS0 sama dengan 10 tambah 2P. Okey, kemudian diminta tentukan fungsi penawaran yang baru jikalau subsidi per unit dia adalah sebanyak RM2. Okey, so pelajar cuba fikirkan apakah fungsi penawaran yang baru dia. Okey. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang ini adalah berkenaan dengan subsidi kan. Apabila kerajaan memberi subsidi, kita akan dapati bahawa harga sesuatu barang akan menurun kan. Lepas tu kuantiti dia akan meningkat. Jadi sekarang kita tengok dari aspek kuantiti. So bermaksud dia akan meningkat. Kalau meningkat itu bermaksudnya kita akan guna tambahlah. Okey, cuba tengok. QS1 sama dengan 10 tambah 2, masih sama. Lepas tu P itu kita buat kurungan disebabkan per unit. Kan tadi Miss kata kuantiti itu meningkat. So that's why kita tambah dekat sini, tambah 2. Okey, dan seterusnya kita pun selesaikan 10 tambah 2P tambah 4 sebab 2 darab 2, 4 kat sini. Dan akhirnya fungsi penawaran yang baru ini sama dengan 14 tambah 2P. Okey, sekarang pelajar cuba tengok semula fungsi penawaran yang asal. Kita bandingkan dengan fungsi penawaran yang baru. Okey, so kecerunan dia masih sama. Okey, tetapi kita dapat kesan bahawa yang asal punya 10. Sekarang sudah jadi 14. So bermaksud dia sudah bertambah lah. Dan kalau pelajar dasar kerajaan pun yang berkenaan dengan subsidi, kerajaan memberi subsidi, kan penawaran bertambah kan. So nampak. So fungsi penawaran dia dekat sini pun tunjuk dia sudah meningkat lah. Okey, so itulah cara dia kita nak tentukan fungsi penawaran yang baru. Okey, setakat itu saja untuk sesi soal jawab kita. Okey. Okey, maka dengan demikian selesailah perbincangan subtopik kita yang berkenaan dengan 2.5 dasar kerajaan yang merangkumi dasar harga serta cukai dan subsidi firma. Dengan demikian selesailah perbincangan bagi subtopik dasar kerajaan. Itu bermaksud bahawa bab 2 yang berkenaan dengan teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran pun telah selesai dibincangkan. Okey? Jikalau anda suka video saya dan rasa video saya ini banyak membantu anda dalam pembelajaran dalam ekonomi, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini, like serta share dengan kawan-kawan yang lain. Okey, saya Lee Kuet Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye.